Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni kita nak buat satu lagi video unboxing. So, sebelum ni kita dah buat video unboxing projector guys. Projector apa? Kita dah ada satu E500H and then kita dah buat model ini pula. Now, today kita nak tunjuk ni model lagi power. Kalau dalam link tu ditulis model BP50H. Tapi kalau kata korang search Google, dia juga adalah model A6000 Pro. So, apa lagi? Jom! Okay, so sebelum kita nak tengoklah testing apa semua, so kita nak unbox dulu kotak dia. Kau tengok besar sih kotak dia. So, basically kalau tengok pada kotak dia je, kita boleh tahu yang dia sebenarnya taklah berapa kecil. Macam ni, dia agak besar sikit macam normal projector yang lama-lama tu. Tapi yang penting dia ada Android. So, tunggu apa lagi guys? Jom kita unbox. Okay, baik guys. So, sekarang kita nak unbox projector. Ni projector dia. Dia besar sikit tau daripada projector yang sebelum ni. So, kita nak tengok rupa macam mana. Dia kata lagi besar, lagi power. Okay, so kotak dia. Dia hantar memang dia wrap cantik guys. Dia wrap sangat cantik. Ada kotak satu layer dan dia wrap lagi dengan hitam pula. Memang safety lah. Secure elok DVD, headset, game console semua ni. So tak ada dia tulis apa-apa spek dekat kiri atau kanan dekat sini. So what we are going to do, kita nak bawa keluar je. Okay, so first of all, ni projector dia. Dan kemudian dia ada bagi satu kotak dalam ni. Kotak apa saya tak sure. Mungkin kabel-kabel dia kot. Okay, so ni ada power plug dia. Power adapter. Kemudian HDMI cable. Kalau korang nak sambung ke TV ke. Bukan ke TV pula. Ke DVD player, PS4, PS5 ke apa ke. Remote. Okay, so remote lebih kurang je macam yang sebelum ni. So, most probably the same model yang di upgrade je lah. Okay. So, kita take out dulu remote. Apa lagi? Oh, and ada juga ni. Ini connection untuk macam apa panggil ni? RCA lah. Kalau kata korang sambung ke VCD atau DVD player yang lama lah kan. Okay, simpan kejap. Letak ni ke tepi. Semua. So, we are going to take out this projector. So, tengok dia punya ni tebal sih. Dia punya wrapping dia. Ya Allah. Nak bawa keluar pun susah ni. So, dalam kotak dia tak ada apa dah. Kita boleh letak tepi dulu kotak. Ini dia guys. This is it. Ui, besar. Okay, manual guide dia kita letak tepi dulu. Dia juga bagi, yang ni projector dust cleaner. Untuk lap lah dekat dust dia ataupun dekat lens bulb dia tu lah. Okay, so kita ambil, bawa keluar. Gabak kali ni guys. Besar ni. Okay, so memang agak besar yang ni. Korang tengok Kalau kata nak banding dengan ni yang lama. Okay, dia tinggi sikit. This one tinggi sikit, tapi dia kecil. Yang previous one tu lebih kurang lah size ni, cuma dia rendah sikit. Yang ni dia rendah sikit dari segi tinggi tu, ketinggian dia tu, dia rendah sikit. Tapi dia gabak lagi. Most probably sebab teknologi yang dia guna lagi orang kata power lah kot mungkin. So, kat sini bahagian depan ni adalah dia punya lens. Cuba cabut dia. Okay. Jaga elok ini. Jangan bagi cala atau apa semua. Ni most probably infrared sensor dia. Ni dekat lubang dia buang heat dia rasanya. Bahagian bawah pula. Okay. Ada apa ni? Ni mungkin untuk nak repair ke apa ke kot dalam ni. Saya pun tak pasti. Dia tak ada nak tinggi. Oh, ada. So, korang boleh guna benda ni. Bahagian depan ni. Untuk tinggikan dia. Tengok kat situ. Okay. Alright. Bahagian tepi adalah fan dia keluar. Fan tak besar sangat. Ni macam memory card slot.
Adakah ini memory card slot? Maybe. Tapi tak ada lubang. Dekat bahagian belakang, okey, ada tempat korang letak power adapter. Ada 2 USB kat sini. 1 HDMI slot. VGA. AV. Korang cucuk yang kabel kuning tadi lah. Dan juga headphone. Headphone ni most probably audio out. Audio in kot. So, inilah dia semua tu. Bahagian tepi sini most probably is the speaker. Intake dia rasanya. Tengok, boleh buka tak? Ya, ketat. Tak apalah. It's okay. So, basically that's it. Ini korang nak adjust keystone dia. Macam tu. Ini button dia. Tap, tap, tap semua. So, kita nak test tengok power dia macam mana. So, dust cleaner dia dah bagi. Next, kita tengok detail dia pula. Dia support Dolby Digital, guys. Tengok tu. Ini yang kita nak. Maximum supported resolution. 4K kalau kata model A6000 Pro. Kalau tidak, korang just normal Full HD lah. Full refund within 1 year. Best ni. Room, zoom ring, semua ni detail-detail dia. Okay, yang nombor 10 ni. Dust cleaning window. Nak buang habuk-habuk semua tu. Okay. Power button, basic operation. Sambung plug, semua ni. Picture mode, OST, semua. Okay, so kita akan tunjukkan lah macam mana. Ke apa ke nanti. Alright. So, ini spek dia. Memang padu, guys. Memang padu. Kita nak tengok betapa hebatnya dia. So, kita akan test dia pula. Jom! Inilah dia, guys. Kita dah unbox dah. So kat sini saya ada satu model yang baru je saya unbox sebelum ni. Harga dia lebih kurang ikut seller lah. Lebih kurang antara 500 hingga ke 900. Dan manakala untuk model ni, harga dia lebih kurang 1000 lebih. So, basically, bila kita kata 1000 lebih, korang mesti akan fikirkan, okey ke kan dengan harga macam ni? Baik beli yang brand yang besar-besar semua tu. Tapi korang kena dengar dulu. Ini adalah Android projector. Dia didatangkan dengan 1GB RAM dan 8GB ROM memory dia. Dan kalau ikut seller tu kata lebih kurang 16,000 lumen ataupun 480 ANSI lumen. Tapi kalau kita Google kadang-kadang mungkin overclaim. Tapi tak silap saya mungkin lebih kurang antara 6,500 lumen hingga ke 8,000 lumen. Kalau true lumen lah. Okay, so kalau kata kejap lagi kita nak test dan saya sebenarnya dah test dah dan saya boleh kata yang dia memang lagi terang. So, but before that, jom kita tengok balik bentuk dia. So, kalau korang nampak kat sini, dia agak besar. So, kalau korang tengok, ni tapak tangan saya. Tengok kat sini. So, lebih kurang 2 tapak tangan. Dan agak ketebalan dia lebih kurang 1 jari saya. Macam ni. Okay. Dan dekat bahagian belakang dia ada port HDMI apa semua tu. Macam biasalah. Samalah macam model yang sebelum ni saya unbox tu. Tapi yang penting dia support 4K kali ni. So in comparison yang ni, yang lebih kecil ni, okay, lebih compact kat sini. Dia ringan sikit. Ini berat sikit je kat sini. Okay. Tetapi this one is much better sebab lumen dia lebih tinggi. Kalau kita nak bandingkan pula dengan remote. Ini remote dia. Ini saya dah lekat stiker sikit untuk yang model yang ni. Ini tak ada stiker. Okay, so korang tengok remote dia. Nampak kan ada sedikit perbezaan dekat situ. Okay, tapi sikit je lah perbezaan. In terms of size, macam saya kata, ini lebih kecil, ini lebih besar sikit. Okay, kita nak bercakap sikit. Selain pada spek dia ada Android, tadi saya sebut pasal dia support 4K. Tapi physical resolution dia, native resolution yang bila korang buka tu is actually around Full HD je. 1920 to 1080. Tapi kalau korang play video 4K dia tak ada masalah. Memang akan nampak crystal clear. So basically, kalau kata korang nak guna ni sebagai main TV ataupun main entertainment untuk korang kat rumah, tak ada masalah sebab this is way better than this one. Okay? Dan dia datang dengan built-in Android 9.0. So korang dah ada Netflix install, apa semua dah ada. So korang boleh zoom screen dia, boleh side projection,
boleh connect ke Android phone menggunakan Wi-Fi ataupun iOS pun guna Wi-Fi, dan juga korang boleh buka open office document. So kalau kata cikgu tak ada masalah. Untuk cikgu, apa yang korang perlu buat? Letak je sambung cucuk pendrive, nak connect terus ke phone, tunjuk PowerPoint, tunjuk PDF, tunjuk Word file, tunjuk Excel file, tak ada masalah. So, kalaulah kata korang nak untuk cikgu-cikgu lah, untuk cikgu-cikgu, saya tak cadangkan guna remote ni terus. Saya cadangkan beli remote tambahan yang ada keyboard sekali, ataupun korang beli pointer apa-apa kan. So, lagi mudah lah untuk cikgu guna di kelas. Lagipun remote yang ada keyboard tu murah je, tak sampai berapa belas ringgit kot rasanya, tak silap saya. Mungkin saya letak link kat bawah tu. Yang korang boleh connect je kat sini, kemudian terus guna dekat dalam kelas. Okay, so now dah habis cakap. Jom kita test dan bandingkan antara yang ni dan juga model yang ni. Jom! Okay, so ini adalah testing dia. Ini adalah model A6000 Pro kalau korang nampak kat sini. Saya sekarang ni, kalau korang perasan lah, okay, dekat ni adalah dinding kita ni colour hijau tau. Sekejap saya tunjukkan dengan lampu. Okay, dinding saya colour hijau. So, sebab ada wallpaper kat situ. So, ini bukan the ideal lah. Sepatutnya korang halalah ke dinding yang putih baru cantik lah. Tapi nak tunjuk kat sini yang dinding biarpun colour hijau, kualiti gambar tu masih terbaik. Okay? Kita tolak lampu ke tepi sikit. Okay. So sekarang saya tak buka lampu bilik, tapi saya ada lampu yang biasa-biasa, lampu kecil-kecil kat sekeliling saya je. So kualiti dia, jom kita tengok. So dia datangkan dengan Android dekat sini. Korang ada App Store sendiri. Even kat sini pun tidak install dah. Ada Netflix, YouTube, Twitter, VLC, CNN, Prime Video. Semua ni dah ada dekat front page dia. Korang dah boleh tonton video, movie. Or let's say korang nak tengok apa TV pun. Dah ada dah semua ni. So right now, jom kita test dulu. Dari segi audio, saya dah test sikit tadi. Memang sangat kuat. Kalau korang nak bawa pergi bercuti mana-mana pun, kualiti dia memang terbaik guys. Honestly, memang hebat. Okay. Bunyi angin dia daripada mesin tu, daripada projector tu memang a bit tinggi sikit. But then, dia lah sebab projector besar kan. So, jom kita try play mana satu video. Kita play yang ni lah. Oh, dia iklan pula dah. Okay. So, sekarang saya tengah guna mikrofon dekat leher saya. Okey, kita kena guna. So, korang cuba dengar sikit. Bunyi dia kuat. Saya volume tu tak tinggi sangat tau. Volume sekarang ni pada lebih kurang 27, 8. Macam tu. So, ini kualiti gambar yang korang dapat lihat sekarang ni. Memang cantik dan smooth sangat-sangat. Dengar tu. So, ini kalau kata kita tembak, kita shoot dekat apa orang panggil dinding yang hijau. Kalau korang tembak shoot dekat dinding putih ataupun korang ada LCD screen, lagilah terbaik bagi saya rasa. Sebab ni kalau dibandingkan dengan model yang sebelum ni, memang model sebelum ni tak cukup cerah. Okay, kita akan test lagi. Right. So, sebentar kita buka model yang sebelum ni pula. Okay, kita nak tunjuk lah dua-dua kan. Biar korang at least nampaklah apa perbezaannya antara kedua-dua model ni. Yang mana korang rasa terbaik. So, tak sure korang nampak elok ke tak. So, ini adalah projector yang A6000 Pro yang sekarang ni kita tengah guna. Okay, yang baru ni. Dan projector lama yang sebelum ni saya pernah tunjuk kat korang. Ini dia. So, nampak tak perbezaan dia? So, kalau nak ikut in terms of clarity dia, kecerahan dia, yang lama tu dia tak cukup cerah sangat. Tapi yang ni is way better. Tapi kalau kata korang tak nak model yang ni, korang prefer model yang lama pun tak ada masalah. Harga dia murah sikit. Beza dia taklah banyak sangat. Ni kita buka dua-dua. Tengok, bila kita buka dua-dua, obviously yang baru lebih overpower. Sebab kecerahan dia, lumen dia lebih tinggi. So, bila lumen lebih tinggi, kalau korang nak guna dekat situasi yang cerah ke apa ke, tak ada masalah. Tengok, bila lumen lebih tinggi, yang lebih besar ni, dia tutup habis yang lama ni. Okay? Dia tutup yang lama ni. Kau tengok. Ini kalau tidak yang lama, ini yang baru. Okay? So, this is it.
inilah dia yang kita nak tunjuk. In terms of quality, in terms of testing, kejap lagi kita akan test dekat bilik yang cerah sikit. Okay, dengan background yang putih. Okay, ini situasi di mana apabila saya berada dalam bilik yang dinding dia colour putih. So, basically korang nampak mungkin bahagian ni agak gelap sikit sebab yang ni kita guna auto white balance dekat kamera. So, dia tak nampak lah, dia nampak macam gelap sikit padahal sebenarnya bilik ni sangat cerah. So, kita nak cuba tutup lampu kejap. Okay. Now, korang tengok betapa cerah gila skrin tu. Lagi clear, tersangat-sangatlah cerah. Okay guys, so memang saya sangat puas hati dengan kualiti lens dia, kualiti bulb dia tu memang sangat cerah, lumen dia memang betul-betul tinggi. Kiranya dia better than yang video ataupun projektor yang sebelum ni saya dah unbox hari tu. So memang sangat-sangat recommended, cuma dia besar sikit sahaja. So guys, inilah dia kualiti korang tengok bila tutup lampu. Dan imagine kalau kata korang cikgu, korang nak present dalam kelas pula. Okay, dalam kelas situasi dia sangat cerah, saya tahu. Dan kadang-kadang orang tak guna pun LCD screen background, orang just guna whiteboard. So, inilah keadaan yang korang akan nampak dalam kelas. Okay? Dan situasi dalam kelas dia akan jadi macam ni. Masih boleh nampak dengan jelas. Berbanding kalau korang beli yang model yang harga 200-300 tu selalunya Allah mengecewakan. So, ini boleh kata terbaik untuk pada harga dia. So, that's it. So, itulah dia guys. Macam mana korang rasa tadi? Memang nampak perbezaan kan? Sesungguhnya yang ni lagi terang. Bila kita letak dua-dua sekali, hala pada tempat yang sama, memang yang ni truly overpower yang ni. So, basically, macam saya kata dekat video yang sebelum ni, kalau korang nak pergi mana-mana, mungkin yang ni is actually quite okay, ikut bajet korang. Kalau dalam classroom pun sebenarnya ni is quite okay. Tapi untuk orang yang berada jauh sikit ataupun kelas yang dekat open area, ini kurang sesuai. Masih nampak tapi dia depends on gambar apa yang korang tunjuk. Kalau korang tunjuk jenis gambar yang ada banyak benda-benda yang gelap, contoh macam movie ke apa ke, ini kurang sesuai kalau nak tayang movie dalam classroom. Okay? Tapi kalau yang ni much better. Dan dia juga ada audio Dolby 7.1 surround. Although biarpun dia kata macam tu, bagi saya dia tak, korang janganlah expect yang korang pakai home theater kan. So mostly just digital surround lah. Still working. Boleh lah, acceptable lah. Tapi saya taklah akan nak promote sangat benda tu. Okay. So anyway, yang ni sangat sesuai untuk cikgu saya kata. Okay. Ni hanyalah orang kata apa, macam kita nak kata untuk bajet harga lebih kurang 1,000 lebih. Ini sangat sesuai untuk korang angkut sebagai kalau kata untuk entertainment kat rumah, untuk cikgu-cikgu kat sekolah, on the budget, ataupun just korang ada komuniti yang nak tengok bola malam-malam ke, tetap pancar je kat grup rukun tetangga ke apa, ada warung ke apa ke, letak tembak je, shoot terus, connect wifi, internet, jalan deh. So, kalau kata macam kita test tadi, saya test dekat dua dinding. Satu dinding yang ada wallpaper, color gelap. Satu lagi adalah dinding dengan cat putih. Tapi kalau kata korang nak guna untuk long term, korang cuba cari slide screen tu. Dia punya screen projector tu. Di dalam bentuk, jangan cari yang murah. Kalau cari yang murah, dia tak over cantik. Saya berani jamin yang murah, harga lebih kurang 70, 50, 80 ringgit tu, takkan elok. Nampak baik korang tayang kat dinding terus je. Tapi, kalau korang ada bajet sikit, beli yang harga ratus sikit yang dia ada skrin dia tu tebal. Bukan just kain biasa. Korang pancarkan kat situ, korang akan dapat image yang memang terbaik. Okay? So, pendapat saya recommendkan kalau kata korang ada bajet lebih kurang 1,000 lebih, go for this. Kalau kata korang bajet kurang, go for this. Kalau kata model yang sebelum ni saya pernah unbox dan tunjuk tu, yang saya tulis cikgu mesti suka, yang tu saya kurang saja dah sekarang sebab yalah pada waktu ketika itu model ni tak ada lagi. Ni model ni dah keluar dengan lumen yang lagi tinggi yang boleh guna dekat kelas yang cerah. Go for this. Okay?
Alright. So anyway, ada link kat bawah tu. Saya letak kat description dan saya juga akan letak kat komen tu. Korang tekanlah kalau korang nak beli, check out. Sebab kedai ni kata, kedai yang saya kata jumpa ni, dia kata dia bagi 10 years warranty. Tapi macam mana atas urusan warranty tu, korang boleh deal lah dengan seller tu macam mana kau nak return ke apa ke. Dan kalau korang tengok juga, orang-orang yang dah beli kat situ, dia punya review dia quite okay actually, to be honest. Pada ketika saya buat video ni, review-review yang diterima agak baik. So, I don't think there will be much problem. Dan sekarang, memang main projector yang saya guna ni. Saya tak guna ni dah sangat dah. Even kalau kata saya pergi travel, pergi bercuti kat mana-mana, saya akan bawa power station saya sendiri. Saya ada power station kecil. Mana Here. Aduh. Okay. Ini power station kecil yang saya guna. Saya akan connectkan ke projector saya. Dan kalau kata pergi camping ataupun pergi mana-mana chalet yang tak ada TV best, so saya akan connect benda ni. Okay. Dan bagi anak-anak saya enjoy. Enjoy movie ke cerita apa-apa kalau dia bosan malam-malam. So, basically that's it guys. Thank you very much for watching. Jangan lupa tekan subscribe tu. And apa lagi guys? Tekan like, subscribe again. Dan jangan lupa tolong tengok semua video saya. Cewa, support lah sikit kan. Kasih share up sikit subscriber tu. So, apa-apa soalan, tulis dekat bawah. Kalau nak minta saya buat test video lain pula macam mana ke projektor ni. Test dalam air, tak boleh lah test dalam air kan. So, if anything, just cakap je kat komen. Saya akan cuba yang terbaik. Okay? Assalamualaikum.